Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para pelajar yang dirahmati Allah sekalian. Dalam video ini, kita akan menonton satu demonstrasi kaedah penafsiran dan penghayatan Al-Quran yang telah dibincangkan dalam video sebelum ini. Kita akan melihat bagaimana keempat-empat teknik penafsiran itu diguna pakai. Teknik-teknik itu adalah: teknik yang pertama, pelajar dikehendaki membaca Al-Quran dengan tertil. Kedua, pelajar dikehendaki membaca terjemahan Melayu untuk memahami maksud ayat. Ketiga, pelajar akan melaksanakan proses tadabbur dengan memahami pengajaran ayat untuk diri sendiri. Keempat, pelajar akan melaksanakan teknik tazakkur di mana tindakan diri pelajar terhadap ayat-ayat yang telah ditadabbur. Sekarang, mari kita mendengar pembacaan surah Al-Ikhlas dari Ustaz Taufik dan melihat demonstrasi teknik-teknik penafsiran satu persatu. Surah ini mempunyai 4 ayat. Ia merupakan surah Makkiyah dan kedudukannya adalah setelah mana surah An-Nas. Dinamakan Al-Ikhlas kerana surah ini sepenuhnya menegaskan kemurnian keesaan Allah Subhanahu wa taala. Dalam teknik yang pertama, seseorang itu perlu memulakan penafsiran beliau dengan membaca Al-Quran dengan tartil, iaitu dengan mengikut hukum tajwid dalam bacaannya sebelum ayat itu diteliti untuk penafsiran. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sadaqallahul azim. Dalam teknik yang kedua pula, seseorang itu perlu menterjemah ayat-ayat Al-Quran untuk memahami maksud ayat yang telah dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Katakanlah wahai Muhammad, Tuhanku ialah Allah yang Maha Esa. Allahus samad. Allah yang menjadi tumpuan sekalian makhluk untuk memohon sebarang hajat. Lam yalid wa lam yulad. Ia tidak beranak dan ia pula tidak diperanakkan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada sesiapa pun yang serupa dengannya. Sadaqallahul azim. Dalam teknik yang ketiga, seseorang akan melakukan proses tadabbur dengan menggunakan tafsir sebagai rujukan dan panduan. Kemudian, di dalam teknik yang keempat, seseorang akan melaksanakan proses tazakkur di mana beliau akan merenung tentang pengajaran yang perlu diambil dari ayat tersebut dan kesannya kepada ketetapan hati dan tingkah laku beliau. Di dalam demonstrasi ini, kita akan menggunakan tafsir Al-Munir sebagai panduan bagi kaedah tadabbur dan tazakkur untuk mengetahui maksud yang jelas setiap ayat-ayat dalam surah Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Katakanlah wahai Muhammad, Tuhanku ialah Allah yang Maha Esa. Wahai Rasul, katakanlah kepada orang yang memintamu untuk menyifati Tuhanmu bahawa Allah Maha Esa dalam zat dan sifatnya, serta tiada sekutu dan tandingan baginya. Ini merupakan penyifatan dengan keesaan dan menafikan sekutu.
Allah memberitahu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan menyatakan sifat Allah itu esa dan tiada makhluk lain yang dapat menandingi keesaan dan kekuasaannya. Saya meyakini bahawa Allah itu esa, tiada tandingan dengan sekutunya. Allahus Samad. Allah yang menjadi tumpuan sekalian makhluk untuk memohon sebarang hajat. Allah adalah zat, tempat bergantung seluruh makhluk. Tiada seorang pun yang tidak memerlukannya, sedangkan dia juga tidak memerlukan mereka. Semua makhluk, terutama manusia berakal, akan menjadikan Allah sahaja tempat bergantung harap segala keperluan hidup. Saya hanya menyembah Allah. Bila saya minta suatu hajat, saya akan minta pada Allah, tidak meminta dan bergantung harap kepada makhluk. Lam yalid wa lam yulad. Ia tidak beranak dan ia pula tidak diperanakkan. Tidak ada anak yang lahir darinya dan dia tidak lahir dari apapun. Dia tidak sejenis dengan apapun. Dia maha terdahulu. Tidak sesuatu yang baru diciptakan. Tidak ada permulaan baginya. Dan dia bukan merupakan jisim. Allah tiada anak dan tiada ibu yang melahirkan Allah yang suci. Saya meyakini sepenuh hati bahawa Allah tiada anak, tiada ibu bapa, berbeza dengan pandangan Yahudi dan Nasrani. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada sesiapa pun yang serupa dengannya. Ini merupakan penafian terhadap adanya isteri bagi Allah dan bantahan terhadap kaum musyrikin Arab yang meyakini bahawa Allah Subhanahu wa taala mempunyai tandingan dalam perbuatan-perbuatannya, di mana mereka kaum musyrikin menjadikan para malaikat sebagai sekutu-sekutu Allah dan berhala-berhala serta patung-patung sebagai tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah ingin menyampaikan kepada kita bahawa dia tiada tandingan dengan makhluk yang ada di bumi, sama ada pada zat, sifat dan perbuatannya. Saya yakin bahawa zat Allah adalah sempurna dan tidak memerlukan makhluk lain bagi melengkapi kekuasaannya, serta meyakini diri makhluk yang lemah. Sadaqallahul azim. Para pelajar dan penonton sekalian, kita telah berada di penghujung perbincangan interaksi Muslim dengan Al-Quran. Semoga pertemuan kita menghasilkan natijah untuk beramal dengan Al-Quran dan menjadikan Al-Quran pegangan kehidupan. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Kalau ada silap dan salah, kami mohon untuk dimaafi. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.